Sama-sama kita maklum tuan-tuan sekalian, 6 negeri ini telah pun dibubarkan Dewan Undangan Negeri masing-masing, termasuk Pulau Pinang. Dan SPR telah pun mengisytiharkan buat kenyataan pilihan raya akan berlaku pada 12 hari bulan 8. Dan pendangan calon iaitu pada 29 hari bulan 7 ni. Undi awal 8 hari bulan 8. Maknanya tuan-tuan sekalian, masa dah tak lama. Kita tahu makna kata hari mengundi, hari pendangan calon, dan masa sebelum mengundi itu dibenarkan oleh perlembagaan negara untuk parti-parti yang bertanding memberi ucapan, memberi penerangan kepada pengundi-pengundi supaya pengundi mempunyai maklumat yang cukup untuk mengeluar ataupun untuk mengundi. Sahabat-sahabat sekalian, bagi kita parti yang bertanding, yang akan bertanding insya-Allah lah, bagi persiapan kita mengadakan ceramah-ceramah penerangan untuk memberi faham kepada masyarakat tentang dasar dan juga perjuangan kita. Bagi petugas-petugas PAS, sudah tentulah suasana yang berlaku ini merupakan satu panggilan jihad. Jihad untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi SAW bertanya Nabi tentang jihad fi sabilillah. Nabi kata, man khatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang untuk menjadikan kalimah Allah sebagai kalimah yang tertinggi, hukum Allah adalah hukum yang tertinggi, perjuangan itulah jihad fi sabilillah. Jadi kita mengambil kesempatan yang dibenarkan oleh perlembagaan negara undang-undang untuk merampas atau mengambil alih kuasa negeri dan negara ini melalui muajahah silmiah, melalui demokrasi secara aman. Kita ambil kesempatan, mudah-mudahan apa yang kejayaan yang kita dapat, kemenangan yang kita capai, kita gunakan sebaik mungkin untuk mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Apabila berdepan dengan perjuangan ini tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam bila nak berperang supaya dikobarkan semangat untuk berperang. Harridil mu'minin 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Wahai Nabi, kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Jadi bila kita nak perang, kita mesti kobar semangat. Begitu juga perang demokrasi, kita berkewajiban membakar semangat petugas-tugas kita untuk berjuang, berjihad untuk memenangkan parti masing-masing. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh biar suasana sejuk, suasana yang tidak bersemangat dalam menghadapi perjuangan ini. Saya bimbang tuan-tuan, kajian yang menunjukkan pilihan raya PRU yang 15 yang lalu, orang Cina keluar mengundi 98% lebih. Daripada 100 orang Cina, yang tak keluar mengundi 2 orang lah. Orang India keluar mengundi 85%. Daripada 100 orang, tak keluar mengundi 15 orang. Tapi orang Melayu yang keluar mengundi cuma 65%. Daripada 100 orang, 35 orang tak keluar mengundi. Kenapa jadi macam ni? Kerana orang Melayu menganggap politik ni tuan-tuan sekalian benda yang mudah, benda yang tak penting. Ada pula yang kata politik tu kotor. Ulama yang terlibat dengan politik, dia kata politik kotor. Erdogan kata tuan-tuan, bila orang baik tak mahu berpolitik, maka politik ini akan dikuasai orang-orang jahat. Bila orang jahat berkuasa tuan-tuan, berlakulah rasuah, penyelewengan, penindasan, ketidakadilan. Bila kuasa politik dikuasai orang-orang yang jahat,
Ada kawan saya, tuan-tuan sekalian, dia cerita bertidak atau dia melawak. Dia ni adun. Dia pergi Kuala Lumpur. Dia kata dia nak terkencing. Dia singgah tandas awam. Dia tengok ada apa-apa kenyataan bayaran nak masuk tandas itu. Kanak-kanak 5 kubang. Orang dewasa RM1. Ahli politik RM5. Dia terkejut pasal apa ahli politik RM5. Dia adun YDP kawasan. Dia jujur. Dia tanya kaunter, pasal apa ahli politik RM5? Kena bayar hamba RM5. Kaunter kata ahli politik buat keji. Ni tuan-tuan sekalian, image ni kita tak mau. Politik ni kerja Nabi, tuan-tuan. Nabi SAW berhijrah ke Madinah, menjadi ketua negara, mentadbir negara dengan peraturan dan hukum hakam Allah Ta'ala, mentadbir pemerintah dengan hukum Allah. Itulah Islamic politik, siasah syariah, politik Islam. Yang ni yang bawa. Kami Perak, tuan-tuan, sepadan dengan Kedah, di Bandar Baru, Parit Muntah, sempadan. Apa beza PAS dengan Perak dengan Kedah? Kedah berjaya mengharamkan arak, berjaya mengharamkan judi. Kami Perak tak mampu. Pasal apa? Kerana kuasa politik di Kedah dikuasai oleh golongan Islam. Perak tak. Itu juga Kelantan. Ni baru ni Perlis dan Terengganu. Mana negeri yang kita kuasai, kita tak benarkan kemungkaran, kemaksiatan berlaku di dalam negeri yang kita kuasai. Kerana tuan-tuan, kuasa mesti digunakan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allazina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akhibatul umur. Orang yang kami kuasa memerintah negeri, apa mereka buat? Pertama, aqamus shalah, dirikan sembahyang. Makna diri sembahyang ni, tuan-tuan, menarik manusia kepada Allah. Guna kuasa untuk tarik manusia kepada Allah, bukan guna kuasa untuk menyekat dakwah Islamiah macam berlaku di Pulau Pinang ni. Pengurusi datang zakat kuasa khaliah yang bagus buat program, dibuang, diusir. Walaupun makna dia telah dipilih oleh anak khaliah. Lepas tuduh kita ni kononnya akan menghancurkan agama lain kalau kita berkuasa. Macam dituduh ni Muan Eng. Kalau Pulau Pinang makna kata berjaya dimenang oleh Perikatan Nasional, semua tokong-tokong akan diruntuh. Ini tuan-tuan cakap teruk. Sebelum tu dia kata, kalau kita menang, negara ni akan jadi negara Taliban. Macam-macam kenyataan, tuan-tuan sekalian. Makna kata resis yang diucap oleh Muan Eng. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita bila kita berkuasa nak tegakkan ma'ruf, nak mencegah kemungkaran daripada berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, masyarakat kena faham tugas murni PAS, tugas yang telah kita lakukan terhadap negeri yang kita kuasai. Hari ini kita di antara komponen penting dalam Perikatan Nasional. Di peringkat parlimen kita 43 kursi. Yang akan bertanding di zon-zon ni kita 125, 126. Bersatu cuma bertanding 80 lebih. Jadi tuan-tuan sekalian, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendominasi Perikatan Nasional. Sudah tentulah kita akan bawa agenda Islam. Kerana kita yakin dan kita percaya Islam rahmatan lil alamin, tuan-tuan sekalian. Dalam masa yang sama, pilihan raya yang akan berlaku ni, tuan-tuan, sebagai referendum rakyat 6 negeri kepada pemerintah yang ada pada hari ini.
secara tidak langsung merupakan satu pungutan suara bagi kerajaan yang sedang berkuasa di peringkat pusat pada hari ini. Memang mereka kecil dan takut melihat gelombang rakyat yang sedang bangkit pada hari ini. Di mana-mana ceramah kita, tuan-tuan, yang disertai oleh pimpinan peringkat pusat terutamanya, mendapat sambutan yang amat luar biasa. Gelombang ini menakutkan hingga menyebabkan Himbail tak boleh berfikir secara rasional. Mana ada negeri yang kita kuasai, bukan setakat di Malaysia, di mana-mana. Bila Islam berkuasa, agama lain dia hormati. Kerana Islam mengajar, tuan-tuan, kita menghormati agama orang lain. Kita bukan satu makna kata agama yang memaksa. Kita lebih agama yang menyampaikan dakwah, menyebarkan Islam secara hikmah, secara dakwah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, boleh dikatakan kebanyakan penganalisa politik, bila ditanya tentang PRU 6 negeri ini, semua menyatakan bahawasanya masa pilihan raya keputusan akan memihak pada Perikatan Nasional. 3 negeri yang dikuasai oleh PAS sekarang ni bukan setakat boleh dipertahankan, dijangka mungkin disapu bersih oleh Perikatan Nasional. Takbir! Bila tanya penganalisa mana pun, mengikut keadaan berpandukan pilihan raya PRU yang ke-15. Bahkan lepas PRU, gelombang tu lagi dah, terutama di kalangan anak-anak muda. Syukur dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, tuan-tuan, rakyat hari ini menolak kerajaan yang ada peringkat pusat? Bila orang tanya, tuan-tuan, pengkaji politik kata ada 5K, bukan 5,000. 5 sebab utama. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, kerajaan yang ada pada hari ini kianat. Kianat pengundi mereka sendiri. Kerajaan yang ditubuhkan Pakatan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Orang mengundi Barisan Nasional kerana menolak DAP. Tanyalah orang UMNO, kenapa mereka mengundi Barisan Nasional PRU yang lepas? Kerana, tuan-tuan, rata-rata penceramah Barisan Nasional menyerang DAP. Serang Pakatan Harapan. Lepas kata Pakatan Harapan macam-macam. DAP Malaysia lah, itulah, inilah. Jadi dia bagi undi kepada Barisan Nasional, tolak Pakatan Harapan. Tiba-tiba bila dah menang, dapat beberapa kerusi, pakat pula dengan Pakatan Harapan. Jadi pengundi UMNO ni, tuan-tuan, rasa ditipu. Adakah orang, tuan-tuan, seronok ditipu? Kita orang Islam, tuan-tuan sekalian, kita tak suka jadi penipu. Dan kita tak suka kita ditipu. Dan kita tak mau bersama-sama penipu. Tak tahu aku ada orang, dia suka, dia kena tipu. Suami suka bini tipu. Majikan suka pekerja tipu. Cikgu suka murid tipu. Ini orang semua otak tak ada habis. Kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Pemimpin pengundi UMNO terasa mereka ditipu terang-terang. Siapa kata saya berpakat dengan Zaid UMNO tu? Siapa kata? Ini haji-haji bangang, bodoh, pakai serban, berjanggut, jubah. Siapa kata? Anwar Ibrahim. Begitu juga dengan pengundi-pengundi Pakatan Harapan. Mereka rasa mereka ditipu.
pemimpin Pakatan Harapan sampai buat lagu. Lagu tu aku tak kerti. Ho ho ya ho. Lagu penyamun. Dia kata UMNO tu penyamun, pencuri. Habis belah dia pakat kau pencuri. Aduh. Ayat itu orang tipu punya. Cina pun tak suka kena tipu. Kau boleh pakai cakap tak lupa bikin. Jadi tuan-tuan, walaupun mereka ambil teori mudah, mereka kata undi UMNO campur undi Pakatan Harapan, kita lawan undi PAS, kita menang. Itu mereka kata. Tetapi dengan takdir Allah Ta'ala, tuan-tuan, Parlimen Padang Serai tak berjalan serentak dengan parlimen-parlimen yang lain, kerana calon yang PKR mati, menyebabkan pilihan raya, tuan-tuan sekalian, Padang Serai dibuat kemudian. Selepas terbentuk kabinet, telah berlaku pakatan antara UMNO dan juga Pakatan Harapan. Logik kata undi UMNO campak Pakatan Harapan, menanglah di Padang Serai. Tapi yang berlaku tak, tuan-tuan. Ikatan Nasional menang, tuan-tuan, berganda daripada kemenangan yang dicapai oleh makna kata PKR dalam pilihan raya sebelumnya. Menunjukkan bahawasanya sebagian besar pengundi UMNO, sebagian besar pengundi Pakatan Harapan beralih kepada Perikatan Nasional. Takbir. Jadi tuan-tuan sekalian, perkara ini akan berulang. Bahkan dikatakan gelombang itu lebih dahsyat dengan keadaan negara yang sedang berlaku pada hari ini. Saudara, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu sebab yang pertama, pengundi Barisan Nasional dan pengundi Pakatan Harapan terasa mereka ditipu, maka mereka akan balas, tuan-tuan sekalian, dalam pilihan raya negeri di 6 negeri ini, insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan, mereka ni kuat kelentong. Tipulah, tuan-tuan, tipu terang-terang. Saya tengok di parlimen. Ini contoh, ahli parlimen Sungai Petani, dia bertanya kepada menteri tenaga asli tentang negeri yang banyak terakis tanah Malay Reserve, simpanan Melayu. Kata menteri itu yang paling banyak di Kedah. Tuan-tuan sekalian, menteri besar Kedah serta-merta arahkan pengarah PTG mengeluarkan data-data lengkap tentang tanah Malay Reserve di negeri Kedah. Tuan-tuan sekalian, pengarah PTG buat keluar laporan lengkap. Saya tak faham detail lah, saya tak ambil maklumat detail, tapi saya dengar dia punya maklumat penting. Tanah Malay Reserve ni mula digazetkan oleh Inggeris pada tahun 1933 bagi negeri Kedah. Sekian ratus ribu hektar. Kemudian tanah Malay Reserve sekarang di negeri Kedah 2023 lebih luas daripada yang digazet oleh British 1933. Bukan kata tak berkurangan, bertambah lagi daripada tanah Malay Reserve asal. Kerana setiap kali kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Sanusi ambil tanah Malay Reserve, dia ganti dengan lebih banyak, hingga akhirnya tanah Malay Reserve di negeri Kedah bertambah daripada asal dia. Maka tuan-tuan sekalian, ahli parlimen Pendang, dia bangkit di parlimen, saya merujuk dengan kenyataan menteri kemarin. Dia terang minda fakta-fakta yang didapat pada pengarah PTG Kedah. Kesimpulan dia buat bahawa menteri bohong. Pemimpin DAP, ahli parlimen DAP bangkit bantah.
Tak boleh tuduh menteri bohong. Apabila dikata menteri bohong, mencanggah dengan aturan parlimen sekian-sekian. Dia kata menteri bukan bohong, cuma dia cakap tak betul. Saya gerak seorang-seorang. Lepas tu speaker kata, bohong lain, tidak betul lain. Dia bukan bohong, dia cakap tak betul. Lepas tu makin ahli parlimen kata, ahli parlimen pedak, tak betul tu bohong lah, bodoh. Tuan-tuan tahu apa jadi? Speaker, timbalan speaker tuan-tuan, dia gantung ahli parlimen pedak 2 hari kali habis mesyuarat. Inilah keadaan. Kenapa? Menteri bohong, ketua dia bohong. Bagi dia pun bohong benda biasa saja. Rakyat tak mau dibohong. Rakyat mau yang bercakap benar. Pemimpin ni, tuan-tuan sekalian, dia mengikut Nabi. Nabi mesti cakap benar. Pemimpin mesti cakap benar. Tapi pemimpin ni cakap bohong. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila al-birri, fa inna al-birra yahdi ila al-jannah." Hendaklah kamu bercakap benar. Kerana dengan bercakap benar tu, kamu akan mendapat kebajikan, boleh buat kebajikan, baik kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu akan mengheret kamu ke arah syurga. Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, fa innal fujura yahdi ilan nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga-jaga, hendaklah kamu bersama-sama dengan kebenaran. Jangan kamu berdusta. Kerana bohong, dusta ini membawa kamu ke arah kejahatan. Kejahatan itu akan mengheret kamu ke dalam neraka. Dalam Muwatta Imam Malik, tuan-tuan, satu amaran keras daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya orang kepada Nabi, ayakunul mu'minu jabanan? Ya Rasulullah, adakah orang itu beriman sedangkan dia penakut? Tak sepatutnya orang beriman penakut. Orang beriman kena berani. Tapi ini penakut, adakah dia beriman? Nabi kata, na'am. Dia masih beriman walaupun dia penakut. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi kepada Nabi, ayakunu mu'minu baqilan? Adakah orang itu beriman sedangkan dia bakil? Nabi kata, na'am. Walaupun dia bakil, dia masih beriman. Walaupun dia penakut, dia masih beriman. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi pada Nabi, ayakunul mu'minu kazzaban? Adakah dia beriman kalau dia suka bohong? Nabi kata, la. Orang suka bohong bukan sifat orang beriman. Orang bohong ni sifat munafik. Cakap bohong, janji dusta, bagi amanah jangan. Makna bohong ni antara sifat-sifat orang munafik. Jaga-jaga tuan-tuan. Jangan tuan-tuan biarkan munafik terus berkuasa di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kita terjemahkan dalam bentuk undi kita dalam perayaan negeri yang akan datang, insya-Allah. Takbir. Allahu Akbar. Saudara, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pesan tanda-tanda akhir zaman. Saya kunu ala nasi sanawatun qadda'atun. Akan berlaku di akhir zaman
sanawatun, tahun-tahun, tahun-tahun yang penuh dengan pembohongan. Bohong adalah kerja, siang malam pagi petang bohong. Kita semua tahu tahun 2021 pasal Mahyudin Yassin jadi Perdana Menteri. Antara benda yang dia buat tuan-tuan, menghapuskan hutang peneroka Belda tuan-tuan yang berjumlah 8 bilion lebih. Semua orang tahu. Tiba-tiba tuan-tuan naik PNX. Dia patahkan apa yang dibuat oleh Mahyudin Yassin. Penghapusan cukai, penghapusan hutang itu dibatahkan. Mana peneroka Belda kena bayar balik hutang-hutang dia. Hari ini dia melawat Belda. Dia batalkan pula ucapan dia tu kata, hari ini saya menghapuskan cukai peneroka Belda. Alamak, saya yang hapus, bukan Mahyudin. Saya pun tak faham pemimpin macam ni. Start lagu tu, start lagu ni. Hari tu tak boleh. Kita ambil duit apa EPF, KWSP, kena simpan untuk masa tua. Mai dekat pilihan raya, boleh pula ambil duit EPF. Apa benda ni? Nampak sangatlah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Tapi zaman ni rakyat sedap lah. Jadi pemimpin jenis K yang kedua kelentong ni, insya-Allah juga ditolak dalam pilihan raya yang akan datang ni, insya-Allah. Ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, K yang ketiga, kerajaan ni gagal. Dah 8 bulan. 8 bulan dah berkuasa tuan-tuan. Apa dia buat? Duit kita menjunam teruk. Sebelum ni cakap kena macam mana duit tak jatuh, hampa tak buat kerja. Dia kata kat orang pandai, macam mana minyak nak turun, saya tak jadi Perdana Menteri. Hari ni dia jadi menteri yang buat apa? Semua cakap satu adalah tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi dia jadi menteri supaya kita tengok, lihat siapa sebenar Anwar Ibrahim. Saya dulu ceramah di tuan-tuan, masa dia kena pukul, saya pun ceramah bela dia. Tapi hari ni dia jadi menteri, nampak tu dia. Macam ni Eropah aku tak kebulok. Duit kita tercorot di Asia. Nak lawan Thailand pun tak boleh. Apatah lagi nak lawan Indonesia. Patut Perdana Menteri ni tak payah orang tunjuk jalan keluar, hang balik sendirilah. Betul ya tuan-tuan? Sebuah negara yang maju, kita ada minyak, ada sawit, ada getah, macam-macam, ada kelang, ada apa ada. Tiba-tiba duit kita yang tercorot. Saya pergi Mekah tuan-tuan 2015. Saya pergi kerja haji. RM1 kita, RM1 Saudi. Saya telefon isteri saya, duk ada di Mekah lah ni. Dia kata RM10 kita dapat RM7 saja. Hoi. Hari ni duit kita $1 mereka RM4.67. Dijangka dalam masa yang singkat akan datang, ringgit kita dia jadi menu rahmah. $1.05. Menteri Ekonomi kata apa? Dia kata duit kita jatuh, ada kebaikan. Ang cakap ni lagu mana? Aku pun tak faham. Kita yang bodoh-bodoh bukan ahli ekonomi ni, kita faham negara kita tuan-tuan. Ya Allah, beras dinasi oleh Kedah cuma setakat 40%, 5-60% import daripada Siam. Kita beli, kena bayar dengan duit Siam atau duit Amerika. Siam tak terima duit kita.
Bila duit kita jatuh, kita kena bayar lebih, tuan-tuan. Sebab itu beras naik harga sekarang ni. Yang paling malang, tuan-tuan, negara kita hutang banyak. Anwar Ibrahim pun kata hutang kita mencecah 1 trilion. Tuan-tuan, hutang-hutang ni dibayar dengan dolar Amerika. Ketika duit kita, tuan-tuan, RM3, $1, kita hutang 100 juta, kita kena bayar 300 juta ringgit. Tapi bila duit kita mencecah 400, RM4 lebih, $1, 100, sepatutnya kena bayar 300, lah kena bayar, tuan-tuan, hampir 500 juta. Beza 200 juta. Pertukaran wang tu beza dah 200 juta. Bayangkan hutang kita yang banyak, tuan-tuan. Allah, sebab itu, tuan-tuan, masa depan kita gelap. Pelabur lari, tak mau main. Pelabur nak main macam mana? Pemimpin set cakap begitu, pemimpin cakap macam ni. Yang paling pelabur tak suka, tuan-tuan, apabila orang nombor 2 negara yang dilantik ialah orang yang terlibat dengan rasuah, terlibat dengan kes mahkamah. Apa pincai satu dunia? Mana ada orang yang terlibat dengan kes mahkamah bukan 147 kes. Tiba-tiba dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri. Hari-hari cakap rasuah, rasuah. Sedangkan pemimpin duduk sebelah dia. Pemimpin kata dia apa? Anwar ni jadi apa? Apa hala tuju dia? Ibarat dia pemandu bas, tuan-tuan. Dia sedang membawa bas untuk masuk gaung. Dia masuk gaung, bukan dia seorang. Kita masuk sama. Habis dapat lagu benar, terajak driver pergi tepi. Kita ambil steering, kita bawa pergi keren. Dijangka, tuan-tuan, kalau 6 negeri ni jatuh ke tangan kita, akan memberi pukulan maut kepada Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncunya. Dia akan nampak jalan keluar dengan mudah. Dia akan meletakkan jawatan atau disingkirkan oleh parti dia sendiri. Pakatan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan berpecah hancur. Orang UMNO akan bangkit. Sekarang pun mereka tak puas hati. Kubu tradisi mereka Pematang Pauh dikatakan 1 kerusi pun tak boleh bertanding di Pematang Pauh. Tak tahu tempat-tempat lain, saya tak tahu. Tapi saya dengar cerita Pematang Pauh pun mereka tak boleh bertanding. Menimbulkan satu ketidakpuasan hati kepada pemimpin dan ahli-ahli UMNO. Tahsabuhum jami'ah wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka bersatu, hakikatnya mereka berpecah belah. Masa depan untuk kita, tuan-tuan, insya-Allah. Bekerjalah dengan baik, insya-Allah akan datang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya yang keempat. Cakap lain, kata lain, buat lain. Cina kata cakap tak serupa bikin. Lain dia cakap, lain dia buat. Dia cakap apa? Saya, kalau pemimpin itu terlibat salah rasuah, saya akan terraja dia baca bendera. Tu dia ambil kawan sebelah dia. Aku tak faham. Kalau tuan-tuan dengar perbicaraan Zaid Hamidi, tuan-tuan, macam mana duit akal budi digunakan untuk beli hotel anak dia, tak dicanggah oleh lawyer dan peguam dia. Bila dibawa saksi, tuan-tuan sekalian, pengarah syarikat buat apa, buat pasport dia ketika dia jadi Menteri Dalam Negeri, menceritakan dia bagi duit buat dalam envelope, dia pun tak ada nabi. Sehingga kan, tuan-tuan sekalian, walaupun keputusan dia dibebas oleh mahkamah dalam kes tersebut, tapi pihak, tuan-tuan sekalian, peguam, terutamanya tuan-tuan peguam negara,
Makna kata bawa kes ni pi lagi mahkamah lebih tinggi, iaitu Mahkamah Rayuan. Tapi sampai hari ni kita tak dengar suara tentang Mahkamah Rayuan ni. Kita bimbang tuan-tuan sekalian bahawa mahkamah membebaskan Zaid Hamidi. Kalau ini berlaku, negara kita tuan-tuan habis tak dipercayai langsung oleh pelabur-pelabur daripada luar negeri. Ini yang menakutkan kita. Dan akhir sekali tuan-tuan, mereka ni ada kes satu lagi, iaitu keangkuhan. Angkuh, sombong. Macam diucap oleh Saifuddin. Saifuddin ni pelik. Dia lupa diri dia siapa. Dia kalau banyak tuan, puluhan ribu kuliah banyak baru, kemudian diangkat jadi Menteri Dalam Negeri. Tuan-tuan dengar dia berucap, tuan-tuan sekalian, kita akan tawan Kedah. Kita akan adakan bas 2 tingkat bergerak. Kita akan ceramah di seluruh Kedah. Jumpa Nat, kita berhenti, kita ceramah. Jumpa anak muda main bola, kita berhenti, kita ceramah. Permit jangan gaduh. Mahfuz tulis telefon saya bagi permit. Mazir Khalid telefon saya bagi permit. Permit bukan tugas menteri yo. Permit ceramah tugas polis. Jadi hampa ni Pakatan Harapan nak buat permit ceramah, tak payah minta kat polis, minta kat menteri. Apa punya budak? Ros dia langgar ikut dan. Tak kira. Angkuh, sombong. Mai seorang lagi ahli parlimen. Ini negara kami. Kami nak bersalah. Kami jadi kerajaan. Kami buatlah apa kami suka. La ilaha illallah. Sombong. Orang yang sombong ni saya rasa tak lama. Fir'aun sombong. Namrud sombong. Fir'aun sombong. Orang sombong ni mana tempat dia tuan-tuan? Akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, berkat kesabaran kita, kerja kita, dengan izin pertolongan Allah, kita akan diarahkan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada petugas-petugas parti, saya menyampaikan tuan-tuan di ujung ceramah saya ni peringatan daripada Presiden. Presiden usah sakit, baru ni masuk hospital. Sebelum dia masuk hospital, tuan-tuan, dia bagi amanah kepada semua petugas-petugas Perikatan Nasional, terutamanya petugas-petugas PAS. Pertama, dia ingatkan semua bahawasanya kemenangan kita ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nasra min indillah. Sesungguhnya kemenangan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah mengajar, minta pertolongan Allah. Kerja dengan kuat. Doa saja tak kerja tak boleh tuan-tuan. Kita ahli sunnah wal jamaah. Kita kena bekerja. Wa qul malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah. Allah akan tunjukkan hasil gerak kerja kamu. Allah Ta'ala letakkan syarat kemenangan. In tansurullah yang surkum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh jalan kami, kami tunjuk jalan kemenangan untuk mereka. Mengharap kemenangan dengan tidak bekerja, itu namanya berangan-angan. Seperti berangan-angan sampan belayak, sedangkan sampan duduk atas tanah daratan yang kering. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna sabinata la tajri alal yabas. Mengharap kemenangan tak ikut cara dengan tidak bekerja, sesungguhnya sampan tak belayak atas tanah yang kering. Maknanya orang mengharap kemenangan tak bekerja, itu namanya angan-angan. Bekerjalah tuan-tuan untuk generasi kita seterusnya dan akan datang. Selamatkan Pulau Pinang tuan-tuan. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan perhati mana-mana negeri yang ada di AP.
Majlis bandaran dikuasai oleh DAP. Sekarang ni Menteri Peringkat Pusat yang jaga bandaran Ngakomeng. Ngakomeng pula ambil penasihat daripada Singapura. Apa yang dia buat di Singapura, itulah yang dia buat di Pulau Pinang. Tuan-tuan tahu apa berlaku di Singapura. Bila Singapura keluar dari Malaysia, mereka menarik tuan-tuan rakyat daripada Hong Kong masuk ke Singapura. Hingga akhirnya tenggelam orang Melayu Singapura. Orang Melayu tak nampak dah tuan. Macam tu mereka nak buat di Pulau Pinang ni. Buat rumah mahal-mahal yang mereka sendiri tahu orang Melayu tak boleh beli, orang Cina biasa tak boleh beli. Untuk siapa? Untuk orang yang rumah nombor 2 daripada Taiwan, daripada Hong Kong. Tuan-tuan yang dirahmati Islam, yang kita menakutkan, kita membimbangkan kita. Menteri-menteri DAP campur tangan urusan immigration. 1 juta lebih tuan-tuan warga negara Cina masuk ke Malaysia, tak keluar. Mana ada papi kita pun tak tahu. Negara kita bahaya. Baru ni tuan-tuan, seorang mana kata pelancong main daripada negeri Cina tak dapat masuk kerana tak memenuhi syarat-syarat, ditahan oleh immigration. Menteri dia datang bebaskan, langgar protokol. Kita nak tengok apa Nobel kata. Dia tak salahkan menteri, dia salah immigration kata. Kalau ini berterusan, hancur negara kita. Sebab itu saya melihat masa depan negara hancur sekiranya terus berada di tangan Pakatan Harapan yang ditundangi oleh DAP. Sebab itu kita kena selamatkan negara ini, selamatkan Pulau Pinang, selamatkan Selangor, kita selamatkan Negeri Sembilan daripada dikuasai oleh Pakatan Harapan yang ditunjangi oleh DAP. Kita pas tuan-tuan, kita lama duduk bersama-sama Pakatan Rakyat, kita tahu perangai DAP merugikan umat Islam, membahayakan umat Islam. Sebab itu kita meninggalkan Pakatan Harapan. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama Perikatan Nasional, sebuah gabungan yang mana kita boleh bertolak ansur dalam menjaga survival umat Islam dan bangsa Melayu di tanah air yang tercinta. Jangan sampai kata pepatah, ayam dikepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan, musafir lalu rumah ditinggalkan, bunga di taman disunting orang. Lebih aku lupa. Kedua tuan-tuan, pesanan Tok Guru, tolong ambil perang Badar, perang Uhud dan perang Hunain sebagai pengajaran. Apa yang ada dalam perang Badar, walaqad nasarakumullah badrin wa antum azillah, sesungguhnya kami telah menolong kamu di Badar sedangkan kamu lemah ketika itu. Apa punca kemenangan di Badar selain daripada pertolongan Allah? Ikut pengkaji sejarah tuan-tuan, kemenangan yang melayakkan datangnya bantuan Allah kerana umat Islam satu hati, bersatu hati mereka itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam peperangan itu tentera kapiak besar, penjataan mereka lengkap, Islam kecil sikit, tetapi mereka setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila berdepan dengan musuh yang besar, Nabi tengok pada para sahabat, maka sahabat bangkit, Miqdad al-Aswad, ya Rasulullah, imdi lima amarakallah wa nahnu ma'ak. Ya Rasulullah, laksanakan apa yang Allah perintah kepada kamu, kami tetap bersama-samamu ya Rasulullah. Wallahi la naqulu laka kama khalat Banu Israil li Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kami tak akan bercakap ya Rasulullah kepada kamu seperti mana ucapan yang diucap oleh Bani Israel kepada Nabi Musa.
ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk masuk ke bumi Palestin berperang, Bani Israel kata apa? Pergilah kamu Musa dengan Tuhan kamu berperang, kami nak duduk di sini sekalian. Demi Allah ya Rasulullah, kami tak cakap macam tu. Panah numa'a, kami tetap bersama-sama engkau. Dengan tuan-tuan kesetiaan wala yang diberi oleh para sahabat dan Rasulullah kepada Rasulullah, Allah turunkan kemenangan. Bahkan tuan-tuan sekalian, kemenangan yang disyaratkan oleh Allah apabila pejuang-pejuang Islam memberi wala pada Allah, Rasul dan pemimpinnya. Wa may yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Barang siapa memberikan kesetiaan kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpinnya yang beriman itu, maka parti Allah niscaya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu saya menyeru kepada petugas-petugas parti, apabila dalam perjuangan peperangan ini kita jangan berpecah belah, hati kita kena satu. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kamu berpatah-patah, berpecah belah, akan hilang kekuatan kamu. Kerana pertolongan Allah cuma turun kepada hati yang kompak, hati yang satu. Jangan berpecah belah. Mana calon yang telah ditunjuk oleh pimpinan, itulah calon kita. Kita bekerja dengan penuh hati dan ikhlas. Percayalah, pertolongan Allah cuma turun kepada hati yang satu. Tuan-tuan sekalian, yang ambil pengajaran perang Uhud, bagaimana Rasulullah SAW mengarahkan tentera Islam yang berada di puncak Uhud, jangan tinggalkan bukit Uhud, apa pun berlaku, arahan Nabi. Tapi tuan-tuan, round yang pertama, apabila tentera Islam hampir-hampir mencapai kemenangan, musuh lari meninggalkan harta rampasan. Sebagian besar pemanah-pemanah di puncak Uhud itu turun ke bawah tuan-tuan, hingga akhirnya musuh menguasai bukit Uhud, membunuh tentera di bukit itu dan terus menguasai Uhud. Daripada puncak Uhud mereka melaksanakan serangan-serangan bertubi-tubi ke arah tentera Islam hingga mematikan atau mensyahidkan 70 orang lebih sahabat-sahabat Nabi SAW. Tewas di Uhud, melanggar arahan Nabi, melanggar arahan pimpinan. Sebab itu kekalahan ini memberi pengajaran pada kita, jangan bercanggah dengan kepimpinan. Dalam peperangan berikan kesetiaan, ikut arahan tentera-tentera parti dalam melaksanakan gerak kerja. Yang ketiga, perang Hunain. Perang Hunain berlaku tuan-tuan lepas daripada penaklukan kota Mekah. Iza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila datang pertolongan Allah, yakni pembukaan kota Mekah, kamu lihat manusia beramai-ramai, berbondong-bondong masuk Islam. Ramai Islam masuk Islam. Pasukan Islam ramai nak menyerang Hunain. Hunain ni kecil, penduduknya sikit, maka timbullah rasa hati tuan-tuan, ujub kemampuan kita ramai. Yang kita nak lawan ni musuh yang kecil, boleh makan. Hingga akhirnya overconfident berlaku kepada para sahabat. Hampir-hampir kalah tuan-tuan perang Hunain. Sebab itu menjadi pengajaran kepada kita. Walaupun kita dengar berita-berita, ceramah kita begitu ramai sekali, ceramah lawan kita orang tak ada, jangan overconfident. Terus bekerja sampai saat-saat yang terakhir. Terus bermunajat, berdoa, merayu kepada Allah, minta pertolongan Allah. Allahumma intahlik hadhil isabah la tuqbat fil ard. Doa Nabi, ya Allah, ya Tuhanku, kalau hancurlah tentera Badar pada hari ini, ya Allah, tidak ada orang akan sembahmu lepas ini. Kita berdoa merayu, ya Allah, berilah kami kemenangan. Kami nak selamatkan Pulau Pinang.
Pulau Pinang sedang berada dalam bahaya. Apa jadi pada nelayan-nelayan tuan-tuan sekalian di Teluk Kumbak? Saya mengajak di masjid Teluk Kumbak berpuluh tahun dah tuan-tuan. Banyak saya dengar cerita-cerita apa yang berlaku di Teluk Kumbak. Penampakan laut itu akan beri kesan kepada penduduk-penduduk Islam, penghuni-penghuni Melayu. Mereka akan berpindah, tempat mereka akan diisi oleh orang bukan Islam. Sudah tentulah tambak laut buat pulau ni, kos tambak pulau mahal. Bila buat rumah atas tu, rumah mahal, nilainya juta-juta. Kalau rumah satu pintu rumah sejuta, apa kerja ke laut? 10 kali mati, 10 kali hidup tak dapat juta. Betul. Dia tahu rumah ni takkan mampu dibeli oleh orang Melayu. Sebab tu dia buat dengan hasrat dan matlamat nak menjadikan tuan-tuan sekalian Dun bayar lepas bukan lagi milik orang Melayu. Ini matlamat sebenar dia. Oleh itu kita bertanggungjawab memenangkan perikatan nasional dalam pilihan raya yang akan datang ini. Takbir! Oleh itu tanggungjawab kita bersama. Yakum minkum mi'atun yaghlibu mi'atan. Kalau kamu ada 20 orang yang sabar, bantu perikatan nasional, merayu undi, sembang, cerita, hantar mesej. 20 orang yaghlibu mi'atan, kamu boleh tarik 200 orang. Fa yakum minkum mi'atun yaghlibu alfa minal ladzina kafaru. Kamu ada 100 orang, kamu boleh tarik 1000 orang. Berarti tuan-tuan, tiap-tiap kita memberi tanggungjawab untuk menyampaikan mesej yang dibawa oleh Perikatan Nasional untuk menyelamatkan Pulau Pinang ini. Kita cuba tarik daripada sekarang sampai hari mengundi, paling kurang seorang kita tarik 10 orang. Boleh tak? Insya Allah, dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan, wak kulit malu fasayarallahu malakum. Bekerjalah insya Allah. Allah akan balas budi baik tuan-tuan. Di akhirat Allah akan balas. Percayalah. Wallahu alam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir.